Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memulakan majlis kita, marilah sama-sama kita membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kepada kita nikmat kesihatan, ya, peluang dan kesempatan dapat sama-sama lagi kita bersama-sama dalam siri kuliah Maghrib pada malam ini. Alhamdulillah, apa khabar kepada semua sidang penonton, pendengar? Harap semua jemaah berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi daripada kitab Ziarah ke Alam Barzah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tajuk pada malam ini ialah Azab Kubur, muka surat 249. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Menyebut tentang azab kubur ini, kita memulakan dengan membaca surah Ghafir ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Yang bermaksud mereka didedahkan kepada bahan api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka berada di dalam alam barzah. Siapa tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian? Iaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada alam barzah lagi, mereka daripada pagi sampai ke petang telah didedahkan, telah ditunjukkan kepada mereka iaitu bahan api neraka. Ya, belum sampai ke mahsyar lagi, dalam alam barzah, dalam alam kubur sudah ditunjukkan kepada orang itu tentang bahan api neraka. Bukan sahaja waktu-waktu tertentu. Ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi petang ditunjukkan tentang azab api neraka kepada dia. Tentulah menakutkan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada hari berikutnya, iaitu pada hari kiamat, diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Dalam alam barzah, pagi petang dah ditunjukkan dah. Nanti bila berlaku kiamat, maka Allah perintahkan kepada malaikat, kepada Fir'aun, untuk pengikutnya, serta orang-orang kafir untuk masuk ke dalam api neraka untuk menerima azab seksa yang seberat-beratnya. Seterusnya dalam surah yang biasa kita baca, ya tuan-tuan, iaitu surah At-Takatsur, untuk mengingatkan diri kita ni yang sentiasa lupa, kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya. Setiap hari buka sahaja mata, maka bermulalah perlumbaan-perlumbaan kita semua ni manusia
Untuk apa? Untuk berlumba-lumba mencari dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat, pengaruh, masing-masing berlumba-lumba untuk mengumpul harta. Masing-masing ingin nak membanyakkan anak pinak. Masing-masing nak mengejar pangkat paling tinggi. Masing-masing berkempen untuk mendapatkan pengaruh. Tak henti-henti. Pagi, petang, siang, malam. Sampai bila tuan-tuan kerja ni? Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah kamu masuk ke dalam lubang kubur. Maksudnya matilah. Maksudnya mati. Dulu kita kat dunia sentiasa dilalaikan dengan sentiasa dalam kepala otak kita ni sentiasa ingat macam mana nak cari harta, nak cari duit, nak cari pangkat, nak cari pengaruh. Sampai kadang-kadang terlupa untuk mempersiapkan diri dengan amal soleh, dengan amal bakti untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta zurtumul maqabir. Kerja kita yang nak membanyak-banyak ni, nak mengumpul dengan banyak ni akan terhenti hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah kamu masuk ke dalam lubang kubur. Setengah orang fikir masuk dalam lubang kubur ni, selesailah hidup ni. Tidak sebenarnya. Tak selesai perempuan ya, tuan-tuan ya. Sebab bila masuk dalam kubur, sebenarnya barulah bermula kehidupan kita. Kan? Yang itu dikatakan dunia itu hanya sementara, dunia mata. Dunia itu sementara saja, perhiasan dunia saja. Dia menipu daya kita. Tetapi kehidupan yang baru bermula, hatta zurtumul maqabir ni sehinggalah masuk lubang kubur, kat sinilah baru bermula kehidupan kita. Kita tidak akan lagi mati selama-lamanya. Ya. Sehinggalah dibangkitkan di mahsyar sampailah nanti sama ada syurga ataupun neraka. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Demikian tu macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu janganlah dilalaikan dengan dunia sehingga melupakan amal. Kalla sawfa ta'lamun. 2 kali disebutkan. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun yang pertama tu tuan-tuan, untuk mengingatkan kita. Janganlah buat demikian. Janganlah kamu dilalaikan dengan dunia tanpa beramal. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Akibat buruknya kamu akan terima bila semasa hendak mati. Ketika kita dalam kubur nanti, kita akan menerima lah. Apa yang dikatakan sebagai azab kubur. Bersedialah. Ya, kat dunia ni mungkin kita tak sedar. Okay? Tapi bila dah dalam kubur, maka ingatlah ketika itu akan datang 2 orang malaikat yang akan menyoal kita. Dan kita akan dapat nikmat kubur ataupun azab kubur. Ya. Okay. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah kamu dilalaikan. Kelak kamu akan ketahui akibat buruknya bila berada di alam barzah nanti. Bersedia dengan azab kubur. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Peneguhan. Sekali lagi diingatkan, janganlah kamu bersikap lalai. Kelak kamu akan tahu akibat buruknya di mana? Nun, nanti kat sana. Di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, moga-moga kita mengambil pengajaran dari surah At-Takatsur ni dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita hatta zurtumul maqabir. Dah sampai dalam lubang kubur baru nak menyesal, ya. Janganlah, kalla, jangan begitu, ya. Jangan begitu. Baik, kita masuk kepada kitab kita surat 249, azab kubur, ya. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur. Amin, ya. Semoga Allah melindungi kita daripada azab kubur. Mengenai azab kubur ini, Al-Quran telah menyebutnya di beberapa tempat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Iflil fil Istinbat Al-Tanzil. Abu Hurairah menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi mengajar kepada kita supaya mintalah berlindung daripada 4 perkara. Dalam solat kan kita disuruh sebelum memberi salam,
Sebelum memberi salam, disuruh kita mohonlah berlindung daripada Allah daripada 4 perkara. Apa doanya tuan-tuan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, saya berlindung daripada azab api neraka Jahannam. Wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah ketika hidup dan selepas mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga aku berlindung daripada kejahatan fitnah dajjal. 4 perkara tuan-tuan ya. Jangan kita lepaskan peluang untuk bermohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita memberi salam setiap kali dalam solat kita. Kita ambil masa sekejap untuk menghafal ya. Manfaatnya akan beri kebaikan dalam hidup kita ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. 4 perkara itu pun sebenarnya bahasa Arab, bahasa Melayu pun sama je bunyi dia kan. Yang pertama azabul jahannam, kita fahamlah, minta berlindung daripada azab neraka Jahannam. Azabil qabri, azab kubur lah tu, kita faham lah tu. Ni fitnah mahya wal mamat, fitnah ketika hidup dan ketika mati. Mamat tu mati kan, maut kan, mahya hayat kan, hidup. Mamat mati, hayat hidup. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita faham dajjal kan jahat, daripada keburukan kejahatan fitnah dajjal. Okey. Sambung dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, azab kubur adalah suatu kebenaran. Azab kubur itu merupakan suatu kebenaran. Zaid bin Thabit berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kebun Bani An-Najran untuk melihat kedai miliknya dan kami ada bersamanya, tiba-tiba kedai itu menghampiri baginda dan hampir-hampir nak menyondolnya. Ternyata di situ ada 6, 5 atau 4 kubur. Baginda bertanya, siapa yang mengenal penghuni kubur-kubur ini? Seseorang menjawab, aku. Baginda bertanya lagi, bila mereka ini meninggal? Mereka ini mati dalam kemusyrikan. Jawabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kubur kat situ, ada 4, 5, 6 kubur, dan kubur itu merupakan kubur orang yang mati dalam keadaan yang musyrik, tidak beriman kepada Allah, mensyirikkan Allah. Selanjutnya, baginda berkata, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya, kalau bukan kerana kalian juga saling menguburkan, nescaya aku akan memohon kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur seperti yang aku dengar. Itu Nabi cakap. Ya. Nabi diberi keistimewaan boleh mendengar, boleh mengetahui, boleh mendengar azab kubur daripada kubur yang dilihat. Ya. Jadi Nabi kata, kalau kamu tak dengar tapi aku boleh dengar. Kalaulah kamu ni tak ada kerja, tak buat kerja nak menguburkan orang mati, nescaya aku akan doa kepada Allah Taala supaya kamu juga boleh dengar. Tapi kamu kalau andai kata diberikan keistimewaan boleh mendengar pula azab kubur ni, nanti kamu tak sangguplah pula nak buat kerja nak menguburkan orang mati ni kan. Tentulah kamu takut. Sebab itulah kamu tidak diberikan pendengaran untuk mendengar azab kubur. Okey. Seterusnya, sementara dari Ibnu Abbas dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi 2 kubur. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya kedua-dua orang yang ada di dalam kubur ini diazab. Keduanya diazab bukan kerana dosa besar. Pada pandangan kamu tentulah kamu ingat mereka ini diazab kerana dosa besar, tapi bukan. Salah satunya kerana dia tidak membersihkan diri dari kencing. Kencing nak cepat, nak terlalu gopoh, sehingga kadang-kadang tak cuci dengan bersih. Ya. Sedangkan yang lainnya kerana mengadu domba. Ada dua kubur,
Ada dua kubur. Yang satu tu dua-dua diazab, satu kerana air kencing. Satu lagi kerana suka mengadu domba. Mengadu domba, membuat fitnah, ya, mengumpat, ya. Kemudian baginda mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya. Satu lepah dibelah dua, lalu meletakkan pada setiap kubur. Ada dua kubur tu, Nabi ambil pelepah kurma, belah dua, letak satu-satu dekat atas masing-masing kubur tadi tu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengerjakan hal itu?" Beliau menjawab, baginda menjawab, mungkin pelepah itu dapat meringankan keduanya selama belum mengering. Selagi pelepah itu basah, tak kering, selama itulah mudah-mudahan dapat meringankan azab kubur yang ditanggung oleh kedua-dua orang tadi. Ya, kubur pertama kerana dia mengabaikan aspek menyucikan kencing. Kubur yang kedua kerana suka mengadu domba, membuat fitnah. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Abi Syaibah. Maimunah menuturkan bahawa Nabi SAW bersabda, Maimunah, berlindunglah engkau kepada Allah dari azab kubur. Sesungguhnya di antara azab kubur yang paling pedih adalah disebabkan oleh ghibah dan air kencing. Mengumpat dan air kencing. Kencing tak bersih. Ya. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Baihaqi. Dari Ya'la ibn Syiyabah disebutkan bahawa Nabi SAW pernah mendatangi sebuah kubur yang penghuninya sedang diuji. Baginda berkata, sesungguhnya dia telah memakan daging manusia. Macam mana pula tuan-tuan? Orang ni diazab dalam kubur kerana kat dunia dahulu dia memakan daging manusia, daging saudaranya. Kemudian baginda meminta untuk diambilkan pelepah kurma yang masih basah lalu meletakkan di atas kuburnya. Lebih lanjut beliau bersabda, mungkin pelepah itu dapat meringankan selama pelepah itu masih lagi basah. Biasa kita bacakan surah Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Will, neraka will kan, takut kita kan, celaka. Bagi setiap pengumpat dan pencela. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu, kalau ayat azab, ayat ancaman menakutkan kita. Ayat nikmat menyebabkan kita rasa rindu, rasa kasih kepada nikmat syurga. Baik. Surah Al-Hujurat ayat 12. Tadi kan yang perihal makan daging saudara kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan-sangkaan. Janganlah banyak berburuk-buruk sangka, ya. Inna ba'daz-zann ithmun, kerana sesungguhnya separuh daripada sangkaan-sangkaan yang ada dalam kepala kita itu sebenarnya tak betul. Ismun, berdosa. Wala tajassasu, jangan mengintip-ngintip akan saudara-saudara kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Okey. Adakah janganlah kamu mengumpat separuh yang lain. Adakah seseorang itu kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati. Jadi yang dikatakan makan daging saudara ini ialah orang yang mengumpat saudaranya yang lain. Mengumpat ni di belakang. Ustaz, saya cakap benda yang betul Ustaz. Ialah benda betul, tapi benda itu tidak disukai jika orang itu mendengarnya. Jadi perkara itu aib lah. Bila perkara aib, maka kita tak boleh sebut.
Okey, jangan menyebut keaiban orang, mengumpat-ngumpat, menyebut-nyebut kelemahan-kelemahan orang. Kalau dia dengar dia tak suka. Kalau kita buat begitu, maka kita dah ayakulallah ma'ahihi maitan fakarihtum. Seolah-olah makan daging saudaranya. Fakarihtum. Suka ke makan daging saudara kita ni dengan mengumpat ni? Tentulah kamu jijik. Fakarihtum. Tentulah kamu jijik. Wattaqullah. Oleh itu, maka hentikanlah perbuatan mengumpat ni. Mengintai-ngintai orang lain ni, mengumpat ni, mencari keburukan orang ni. Wattaqullah. Tinggalkan, sebaliknya ambillah jalan bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah tu maha penerima taubat. Lagi maha mengasihani. Seterusnya, dia mengadu domba di kalangan umat manusia dan tidak membersihkan diri dari kencing. Kemudian beliau meletakkan pelepah kurma. Ya'la ibn Murrah adalah Ya'la ibn Syiyabah. Dan Syiyabah adalah ibunya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari Anas bin Malik dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kebun kurma milik Abu Talhah. Bilal berjalan di belakang baginda. Baginda melintasi sebuah kubur. Lalu beliau berkata, Bilal, apakah engkau mendengar apa yang aku dengar? Penghuni kubur ini sedang diazab. Kemudian Bilal menanyakan hal itu sehingga dia mengetahui bahawa penghuni kubur itu adalah orang Yahudi. Seorang Yahudi. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya azab kubur itu disebabkan oleh 3 hal. Sebab 3 hal. 1, ribah. 1, mengumpat. 2, namimah. Iaitu mengadu domba, fitnah. Dan yang 3, air kencing. Kerana tak menyucikan kencing dengan betul. Oleh kerana itu, hendaklah kalian menjauhinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sementara Qatadah mengatakan azab kubur itu sepertiganya dari ribah. Kebanyakan azab kubur tu sepertiganya daripada ribah, suka mengumpat. Sepertiga lagi namimah. Namimah ni buat fitnah. Mengadu domba. Dan sepertiga lagi kerana air kencing. 3 sebab utama ni diulang-ulang dalam hadis Nabi ni. Kenapa berlakunya azab kubur ni? Ummu Mubashir menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, mohonlah kalian berlindungan daripada azab kubur. Kutanyakan ya Rasulullah, apakah mereka ini diazab di dalam kubur mereka? Ya, suatu azab yang didengar oleh segala macam binatang. Kita tak dengar, Rasulullah dengar, tapi binatang pun dengar. Kita tak dengar lah sebab kita ni ada tugas nak menguburkan jenazah, nak menurunkan jenazah dalam kubur, nak menggali lubang kubur, nak turunkan jenazah. Jadi kalau kita dengar tu, macam mana kita nak buat kerja tu? Tentulah kita tak buat sebab kita dalam keadaan ketakutan. Itulah rahsianya telinga kita tak dapat dengar azab kubur. Tapi binatang dapat mendengar. Okey. Dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mayat-mayat itu diazab di dalam kubur mereka hingga binatang-binatang itu mendengar suara mereka. Binatang-binatang mendengar suara mereka. Hadis daripada Abu Hurairah tu, Rasulullah SAW bersabda, aktsaru azabil qabri fil baul. Kebanyakan sebab siksa kubur adalah kerana kencing. Kerana kencing. Jadi kita perhatikan kencing kita tambah-tambah pula bila usia dah meningkat ni kena ambil masa sedikit. Kena istibrak, berdehem-dehem bagi memastikan bila kita kencing tu semua air kencing dah keluar daripada dari saluran kencing kita. Okey, jangan kita tergopoh gapah. Sebab bila kita nak mendatangi solat, tubuh kita mesti bersih daripada najis. Pakaian kita, seluar dalam kita yang kita gunakan mestilah bersih daripada najis. Bila kita nak masuk dalam tandas, kita ambillah langkah-langkah
dengan kita lipat seluar kita sedikit, kita lipat dengan baju kita, kita berhati-hati, ya, jangan kita masuk dalam keadaan yang tergopoh gapah nak cepat, ya, sebab nak mengejar takbir imam. Takut nanti kita dalam keadaan tak suci sebab ada titisan-titisan air kencing yang jatuh, terutamanya bila kita ketika rukuk, naik rukuk, sujud, ketika itulah lebihan-lebihan air kencing tu akan keluar, ya. Sebab itu kita kena pastikan kencing kita itu dalam keadaan yang lawas, ya, pastikan. Masing-masing ada cara masing-masing lah untuk macam mana memastikan kita tu lawas, ya, yang berdehem-dehem, ya, dengan kadar yang munasabah, ya, dan tidak berlebih-lebihan lah, ya. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, marrah. Hadis ni tadi Ustaz dah sebut dah tadi, ya. Ini ialah teksnya dalam bahasa Arab, okey. Okey. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma araja bi Rabbi azza wa jalla marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril?" Qal haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Tatkala Rabbku memi'rajkanku, menaikkanku ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka dengan kuku. Kuku adalah panjang tembaga, cakar-cakar muka, dada mereka. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini, wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging, suka menghibah, ghibah, dan menjatuhkan kehormatan manusia, suka mengumpat, dan menjatuhkan maruah-maruah manusia, sebut keaiban-keaiban orang. Itu balasannya nanti, ya. Maka ingatlah wahai pemfitnah dan penyebar akan ancaman dan peringatan yang disampaikan oleh Nabi melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innal abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'adi mimma bainal masyriqi wal maghrib. Muttafaqun alaih. Bila kita baca hadis ni, timbul ketakutan dalam diri kita, nak berhati-hati. Sesungguhnya seorang hamba apabila menuturkan satu perkataan yang tidak dipastikan kebenarannya terlebih dahulu, betul ke tak betul ni, betul ke tak betul ni, ya, akan membawanya ke neraka. Kalau kita tak pasti betul ke tak betul, tapi kita nak cakap juga benda tu, ni amaran ni, ya, okey, akan membawanya ke neraka, yazillu biha ilan nar, ya, ab'adi mimma bainal masyriqi wal maghrib, akan membawanya ke neraka yang jaraknya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. InsyaAllah, ya. Jadi kita insaf dalam diri kita mulai hari ini, ya, supaya kita berhati-hati dalam zaman sekarang kan, zaman teknologi ni, smartphone ni, semuanya mudah. Telegram lah, WhatsApp lah, Facebook lah, okey, Instagram lah dan sebagainya tu, semuanya cepat je. Tak fikir dahulu betul ke tak betul ke kita share, ya. Jadi kena hati-hati. Ini ancaman ni kepada kita, ya. Harap kita, kalau kita tak pasti benda tu betul ke tak betul, maka kita tak payahlah share. Kita bimbang perkara tu tak betul. Bila tak betul, yazillu biha ilan nar, ia akan membawa kita ke neraka. Ya, neraka tu pula mimma bainal masyriqi wal maghrib, jarak dia lebih jauh daripada timur dan barat. Masya-Allah, ya. Seterusnya hadis daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, wa ammar rajulu alladhi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu wa manhiruhu ila qafahu wa ainuhu ila qafahu fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibu
al-kadbata tablughu afaq. Ini lagi amaran. Orang yang diseksa dengan penyangkut besi. Nanti di hari akhirat ada orang yang diseksa dengan penyangkut besi. Pernah tengok penyangkut besi? Yang orang gantung lembu dan sebagainya itu kan. Itu baru kat dunia. Kat akhirat nanti penyangkut besi manusia tak tahu macam mana. Lagi mengerikan. Orang yang diseksa dengan penyangkut besi menembusi pipi. Pipi tu, dia punya sangkut tu sampai ke leher. Dan ada pula yang disangkut lubang hidung ni sehingga sampai ke leher ni. Dan disangkut mata ni, ya Allah, dengan besi tu. Sehingga menembusi batang lehernya. 3. Pada pipi sampai ke leher, hidung sampai ke leher, mata sampai ke leher. Orang yang macam mana yang kena azab macam ni? Orang yang kerjanya sejak pada pagi menyebarkan pembohongan daripada rumahnya sehingga ke seluruh ufuk penjuru dunia. Kan hari ni senang sangat kan nak sebar kan? Kat ujung jari je. Bukannya di sekitar kita saja. Boleh sebar ni dekat Pahang, boleh sebar ni dekat Melaka, boleh sebar dekat luar negara kan. Cepat je boleh sebar. Jadi pembohongan perkara yang tak benar, janganlah kita senang-senang nak share. Kita tak pastikan kebenarannya tu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Juga amaran. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman. Fitnah, tuduh perkara yang tak buat, kata buat. Mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Di dunia dah dapat azab dah. Dan juga di akhirat. Allah SWT nanti apatah lagi. Dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Sebab orang ini adalah orang yang teraniaya. Bila dia mengangkat tangan dia berdoa kepada Allah SWT, orang teraniaya ni tiada hijab terus sampai kepada Allah SWT. Jadi berjaga-jagalah doa daripada orang yang dizalimi. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Ini yang paling takut ni. Penabur fitnah tidak akan masuk syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita kadang-kadang nak sedapkan cerita, kita tambah sikit gula, tambah sikit garam, tambah sikit ajinomoto, nak bagi sedap cerita kan. Jadi kita kena berhati-hati. Jangan kita buat fitnah. Semata-mata kita nak pangkat tersebut, kita fitnah orang. Semata-mata kita tak suka orang tu, kita fitnah orang. Jangan. Macam mana keadaan kita kalau orang fitnah kita? Kan? Orang tak bunuh kita, orang tak cederakan kita. Tapi orang rosakkan maruah kita. Orang burukkan peribadi kita dengan fitnah-fitnah. Kan? Tentulah kesannya itu amat menyakitkan. Sebab itulah fitnah ni kata Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari, la yadkhulul jannah qattatun. Penabur fitnah tidak akan masuk syurga. Dan sebagai kesimpulannya dah 33 minit dah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ini ayat ini nak bagi peringatan kepada kita. Sebagai kesimpulan pada malam ini, sesungguhnya kami telah mencipta manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Kami itu Allah tahu apa yang kita bisikkan dalam hati kita ni. Sedang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya, menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya. Yang satu duduk sebelah kanan, yang satu lagi di sebelah kiri. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas. Raqibun atid. Malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima
dan menulisnya. Surah Qaf ayat 16 hingga 18. Tidak ada tempat-tempat yang boleh kita lari dan diri daripada dua malaikat ini. Mencatat, iaitu malaikat raqibun atid. Sentiasa mengawal, sentiasa hadir, sentiasa mencatat amalan kita, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Ya. Tuan-tuan, kita berhenti dahulu setakat ini. Dah 34 minit kita bersiaran. Mudah-mudahan saya memohon ampun kepada Allah SWT di atas kesalahan-kesalahan dan juga meminta maaf kepada tuan-tuan di atas ketelanjuran salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.